Kita sambung lagi dengan steady state diffusion dan juga non-steady state diffusion. Kita akan fokus pada calculation dalam slide ni. Untuk steady state diffusion, concentration profile dia tidak berubah mengikut masa. Jadi dalam formula kita takkan consider masa. Okey, ni awak boleh nampak contohnya bila mana berlaku resapan atom gas menerusi plat logam. Okey, kepekatan resapan setiap atom ni dia tidak akan berubah. Jadi kita boleh pakai Fick-First law untuk mencari flux. Dalam slide sebelum ni saya dah ada tunjuk macam mana kita nak mengira nilai flux. Okey. Dalam keadaan steady state, kita tak consider masa. Bila kita tak consider masa, kita menggunakan Fick-First law untuk mengira flux. J sama dengan negative diffusion coefficient darab dengan concentration gradient. Diffusion coefficient pula, awak boleh tengok ini adalah formula dia. Simbol negatif ni dia menunjukkan direction diffusion. Dia berlaku pada high concentration pergi ke low concentration. Yang ini kita boleh nampak lah. Concentration bahan yang mengalami steady state diffusion, dia tidak berubah mengikut masa. Bila dia tak berubah mengikut masa, kita assume bahawa flux bahagian kiri dan flux belah kanan adalah sama. Kat sini awak boleh nampak kita ada plat besi yang mana dia berlaku steady state diffusion. Gas at pressure PA akan lebih besar daripada PB. Bila PA lebih besar daripada PB, awak boleh consider bahawa concentration dia lebih tinggi. Macam mana kita nak dapat concentration gradient? Okay. Untuk dapatkan concentration gradient, dc over dx. Okay. Koordinat bahagi A. Ini sebenarnya paksi dia. Sini Y, sini X. Jadi kita akan baca dia XY. X dia adalah XA. Dan Y dia adalah CA. Ini pula XB, CB. Bila kita nak kira concentration gradient, sama dengan CA tolak CB bahagi XA tolak XB. Kita tengok satu contoh yang mana berlaku resapan keadaan mantap. Okay, kat sini dia ada satu plat besi yang didedahkan pada dua persekitaran. Satu didedahkan pada persekitaran penyusup karbonan dan satu lagi didedahkan pada persekitaran penyah karbonan. If a condition of steady state is achieved, calculate the diffusion flux of carbon through the plate if the concentration position, carbon position sama dengan 5 mm dan juga 10 mm daripada position, maknanya pada X. Okay.
X awak, yang first kita akan consider dia sebagai XA. Yang ini A, yang ini B. XA sama dengan 5 mm. XB sama dengan 10 mm. Okay. Dan diberi, ini adalah concentration value, ini value untuk A dan ini adalah value untuk B. CA sama dengan 2 cubic meter, CB sama dengan 0.8 kg cubic meter. Diffusion coefficient, ni adalah nilai D. D awak dah tahulah, ini adalah nilai D. Okay. Macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Kita tengok solution dia. Masuk dalam formula bagi steady state. Kita tak consider masa. Okay. Yang ini just selesaikanlah, awak samakan unit. 5 kali 10 negatif 3. Ini sama je dengan yang ni. 1 kali 10 negatif 2. Okay. Awak masuk dalam formula dan kita akan dapat jawapan flux value. Unit dia penting. Unit jangan lupa. Seterusnya kita akan tengok non-steady state diffusion. Okay, yang ini adalah resapan tidak mantap. Okay, bagi resapan tidak mantap, concentration profile dia berubah mengikut masa. Itu perbezaan dia. Dan kita akan menggunakan formula fixed second law. Yang tadi kita tak consider masa, yang ini kita consider masa. Untuk non-steady state ni, kita boleh buat anggapan bahawa sebelum berlaku resapan, atom yang akan meresap dia teragih secara seragam dengan kepekatan CO. Kemudian nilai X pada permukaan adalah sifar dan dia akan meningkat mengikut jarak. Okay, dan yang ketiga, masa dianggap sifar pada sebelum resapan berlaku. Ini awak boleh. Ini adalah curve bagi concentration versus position. Kalau kata steady, steady punya curve macam gini. Sebab tu kita boleh kira gradient. Yang ini lain. Yang ini untuk non-steady. Untuk non-steady, curve dia melengkung. Dalam graf ni awak boleh nampak. Kita ambil concentration profile ni pada masa yang berbeza. Ini kita tanda dia sebagai T3, T2 dan T1. Bila kita dapati curve yang macam gini, awak boleh consider nilai T3 adalah paling besar. Untuk boundary condition, kita boleh consider dua keadaan. Keadaan yang pertama, bila mana T awak sama dengan kosong.
Dan keadaan kedua, T lebih besar daripada kosong. Okay, untuk T sama dengan kosong, concentration adalah sama dengan concentration awal. Okay. Untuk T lebih besar daripada kosong, concentration adalah sama dengan concentration permukaan bagi elemen. Pada position kosong. Okay. Manakala concentration hanya akan sama dengan concentration awal bila mana X awal adalah infinity. Okay. Untuk non-steady state, awak akan pakai Fick second law equation. Ini adalah formula dia. CS ni adalah kepekatan permukaan bagi elemen dalam gas yang meresap ke dalam permukaan. Okay. CO ni pula adalah kepekatan awal seragam bagi elemen dalam berpejal. CX ialah kepekatan elemen pada jarak X dari permukaan pada masa T. D adalah kemeresapan elemen bahan larut yang meresap. T ni awak tahulah time ataupun masa. Okay, kita ada satu table untuk error function value. Yang ini nilai dia awak boleh rujuk dalam table ni. Kita tengok contoh. Kita pertimbangkan aloi yang melalui proses penyusup karbonan. Pada permulaannya mempunyai concentration yang seragam. Dia mempunyai carbon concentration yang seragam sebanyak 0.25 weight persen dan perlu dirawat pada suhu 950 degree Celsius. Jika carbon concentration pada permukaan tiba-tiba berubah dan kekal pada 1.20 weight persen, berapa lama masa yang diperlukan untuk mencapai kandungan karbon sebanyak 0.8 weight persen pada kedudukan 0.5 mm di bawah permukaan. Yang ini kita ada diffusion coefficient untuk carbon in ion. Untuk temperature ni dah bagi nilai T. Ini adalah nilai D. Kita andaikan steel piece ini adalah semi-finite. Iaitu kita boleh selesaikanlah. Kita ada value CX sama dengan 0.8 weight persen. CO sama dengan 0.25. CS sama dengan 1.20. X awak adalah 0.5 mm. Value mm ni awak kena tukar. Dia akan jadi 0.5 kali 10 negatif 3 m. Sama je lah. Okay. Kita boleh selesaikan soalan ni. Kita tengok solution dia. Sama macam tadi, awak masuk balik dalam formula. Formula ni formula yang tadilah. CX, CO.
Okay. Ini formula yang kita pakai tadi. Nilai T kita tak ada. Jadi kita unknown lah. Selesaikan. Okay, kita dapat macam ni value dia. Okay, dah selesai ke belum? Belum lagi. Okay, nanti awak selesaikanlah yang ini. Selesaikan. Dapat berapa? Okay, dah dapat. Nanti awak dah dapat value ni. Value ni akan masuk sini. Yang ni awak positifkan, ganti sini. Lompat longkang saja. Okay, satu tolak value yang awak dah buat ni. Okay, kita akan dapat 0.4210. Macam mana kita nak dapat nilai T? Kita masukkan nilai saja. Kita masukkan error function kita ni. Kita akan buat interpolation. Awak ingat balik tabel yang saya tunjuk. Okay, untuk 0.4210. Error function dia berapa? Okay, tadi awak dapat 0.4210. Sama dengan error function Z. Z awak tadi, inilah. Okay. Value 0.4210 terletak di antara 0.379 dan juga 0.4284. Dia terletak di antara ni. Jadi awak akan consider nilai Z. Kita nak cari Z. Nilai Z. Kita nak cari nilai Z sekarang ni. Z awak terletak di antara ni jugalah. Kita nak cari Z sama dengan berapa. Okey, jadi awak boleh buat interpolation. Nilai Z dan juga error function Z. 0.35 3794. Kita nak cari nilai Z. Kita tahu yang ini 0.4210. Ini value kita. Okay, yang ini 0.40 sama dengan 0.4284. Buat interpolation. Okay, kalau boleh Z ni awak jangan ulang kali pakai. Jangan buat 0.35 tolak Z bahagi 0.4 tolak Z. Nanti leceh awak nak selesaikan. Kalau boleh Z ni awak buat sekali je. Jadi terus direct awak boleh dapat value Z. Contoh Z tolak 0.35 bahagi dengan 0.40 tolak 0.35. Yang ini kita ambil yang atas. Yang mana mudahkan awak. Okay. Z samakanlah 0.4210 0.35. Ambil nilai dia. Bahagikan dengan 0.4 punya value. Selesaikan, awak akan dapat nilai Z. Okey. Okey, awak dah dapat nilai Z. Okey, ingat balik. Z sama dengan X bahagi dt. Sebab kita nak cari nilai T sama dengan berapa. Okey. Masukkan dalam formula dia. Okey, bila dah masukkan, awak akan dapat T. T ni adalah dalam second. Daripada second, tukar pergi hours. Nak tukar hours macam mana?
Daripada second, tukarlah hours. 1 hours ada 60 minutes. 1 minute ada 60 second. Okay. 1 hour sama dengan second. Ini value ni awak bagikanlah dengan 3600. Faham Okey, untuk example seterusnya saya minta awak jadikan dia sebagai assignment awak. Ini awak akan hantar dalam outer. Okey. Ini awak boleh tengok macam mana processing using diffusion. Macam mana proses dia dan macam mana atomnya bergerak. Okey. Yang ini untuk case hardening, awak boleh nampak macam mana atom karbon dia meresap ke host ion atom melalui permukaan. Ini example dia lah. Dan yang kedua, awak boleh tengok doping silikon dengan N-type semiconductor. Ini semiconductor dia diletakkan atau dimendapkan pada permukaan. Kemudian dia dipanaskan dan awak akan dapati bahawa semiconductor ni dia akan meresap ke dalam silikon. Secara kesimpulannya, pergerakan resapan dia boleh berlaku pantas pada beberapa keadaan. Yang pertama, open crystal structure. Yang kedua, bahan yang mempunyai takat lebur rendah. Yang ketiganya, material ni dia mempunyai secondary bonding dan dia berlaku pantas sekiranya dia mempunyai smaller diffusing atom. Yang ini case interstitial tadilah. Dan yang kelima ialah cation. Yang terakhir, bahan tu adalah bahan yang berketumpatan rendah. Kadar resapan dia berlaku secara perlahan pada closed packed structure, high melting material, kemudian material yang mempunyai covalent bonding, large diffusing atom. Yang ini vacancy diffusion ataupun substitutional diffusion. Kemudian pada ion, anion, dan yang terakhir pada bahan yang berketumpatan tinggi. Sekian saja daripada saya untuk chapter 4. Terima kasih.